Sampurna Sabah, salah satu tempat yang penuh dengan keunikan dan keindahan alam semula jadi, terutamanya lautannya yang membiru. Sebuah lokasi yang terkenal di dunia kerana keindahan dan keajaiban pantai-pantai dan gagasan kepulauannya. Kita semua akan ke Pulau Salakan. Ada sesuatu yang unik di sana yang kewujudan dia hampir pupus. Tiba waktu, bot yang membawa Nina telah pun sampai ke destinasinya. Dipercayai Pulau Salakan terbina dari pembentukan kejadian gunung berapi satu ketika dulu. Majoriti penduduk di sini adalah kaum bajau laut, kini dikenali sebagai bajau sama. Macam mana boleh memasak dalam keadaan angin kuat ni? Di sinilah tujuan Nina untuk mendapatkan jawapannya. Inilah dia tempat di mana tanah asli, ya, bahan yang digunakan untuk membuat dapur lapuhan ini dapat. Oh, tanah yang dalam tu lain ya, tanah asli tu. Selain daripada kita ambil tanah asli tadi tu, salah satu komposisi tanah yang harus dicampurkan untuk membuat dapur lapuhan adalah pasir hitam ni, ataupun yang sebenar-benarnya adalah pasir gunung berapi. Itu sebablah kalau anda lihat warna dia warna hitam dan dia punya pasir tu macam halus sangat. Jadi lepas tu kita kena keringkan, dia jemur untuk dikeringkan sehingga betul-betul kering. Barulah kita dapat, tapi kita kena saringkan juga lepas kita kering tu kita kena saringkan. Ini dia orang nak tunjuk kita ni macam mana cara penyaringan ni. Lepas tu disaringkan. Nampak tak tu? Itulah hampas-hampas pasir tu dapat disaring. Siap sudah? Jadi hasil dia tu akan jadi macam ini. Air laut juga merupakan salah satu bahan adunan dalam proses dapur ini. Di samping lesung yang dibuat khas untuk kerja-kerja penghalusan tanah. Taruh pasir yang telah disaring tadi, ya, yang dibuang hampas-hampasnya. Lepas itu kita letakkan air laut. Oh, tidak boleh banyak-banyak makcik ya. Kalau mau betul-betul bagus, ya, betul-betul cantik dia punya dapur lapuhan tu nak buat tu, diorang akan keringkan pasir tu 3-4 hari, lepas tu tuang air laut dengan tanah asli tu semuanya dan dibiarkan dough tu digaul, selepas tu buat 3 hari ke 2 minggu. Dibiarkan sebelum dijadikan dapur lapuhan. Banyak juga kerja dia ni. Pungut sana, pungut sini, ambil air laut lagi. Lepas tu menumbuk-numbuk lagi. Dalam proses ini, kerja-kerja menumbuk inilah yang paling berat sikit. Setengah jam jugalah Nina menumbuk dan terasa sangat-sangat letih. Setelah selesai menumbuk tadi, maka proses menguli pula dijalankan. Kali ini, kekuatan jari jemari diperlukan pula. Lenyek-lenyek macam ni sampai padat supaya tiada ruang udara di dalamnya. Ia bertujuan kualiti dapur ini tidak mudah retak dan pecah. Selepas itu, barulah dimulakan dengan proses pembentukan dapur tersebut. Mula-mula, pembinaan dindingnya dulu. Tengoklah makcik-makcik kita ni buat. Tampal sana, tampal sini, urut sana, urut sini. Dan kini dah mula kelihatan rupa bentuk asalnya kan? Lepas tu barulah kerja-kerja mengemaskinikan pula. Di sinilah kepakaran dan pengalaman makcik-makcik ini terserlah. Penuh sabar mereka melakukan kerja-kerja yang dibuat hari-hari. Siapkan ya, kita dah keringkan dalam masa 7 hari. Kenapa dia dikeringkan selama 7 hari ialah kerana ada berbola-berbola air yang terdapat di dalam kandungan tanah asli yang dicampurkan dengan pasir pasir hitam yang berasaskan gunung berapi itu dan juga air laut tu. Sebab itu kita kena ambil masa 7 hari dan barulah dibakarkan macam ini secara tradisional. Ini akan mengambil masa lebih kurang dalam 2-3 jam
ya sebelum dikeluarkan. Kini sampailah ke proses terakhir. Pembakaran selama 3 hingga 4 jam perlu dilakukan supaya ianya benar-benar mampan. Keadaan angin yang kuat turut membantu memudahkan proses pembakaran ini. Melalui perubahan warnanya dari pembakaran ini, maka lengkaplah proses terakhir pembikinan dapur lapohan ini dan ianya boleh digunakan. Keistimewaan dapur ini, ia boleh digunakan pada bila-bila masa saja, sama ada dalam keadaan angin kuat ataupun tiupan ribut. Lokasinya pula boleh dialih-alihkan di mana-mana jua, sama ada di dalam ataupun di luar rumah. Bagi kaum bajau laut yang terkenal dengan penggemaran mereka, dapur ini memang satu keperluan di dalam bot mereka. Reka cipta yang unik, mudah digunakan tanpa membahayakan sekeliling. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Harap anda terhibur dengan segala paparan yang kami bawakan untuk anda semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.